Assalamualaikum, saya Edi. Jangan lupa subscribe, like dan share. Cerita ini adalah cerita dari Mestika, iaitu diceritakan kembali oleh Hashim Saad dari Kedah. Kita akan memulakan cerita ini. Di sini saya akan menceritakan ada 4 kisah misteri. Tajuk utama, siapa wanita memakai mahkota dan perempuan yang membawa sedulang makanan itu. Kisah misteri pertama, bertemu lembaga sekerat manusia. Kejadian ini sudah lama berlaku, sewaktu saya masih bujang dan berusia awal 20-an. Ketika itu hampir setiap malam antara pukul 12.30 hingga 1 pagi, rumah saya sentiasa tercium bau wangi, haruman berbagai jenis bunga seperti bau bunga melur, bunga cempaka dan kenanga. Kebiasaannya selepas bau itu muncul, saya akan nampak lembaga seorang wanita berbentuk separuh manusia. Tapi lembaga itu pula tidak mengganggu saya. Emak saya amat tahu dengan kisah ini. Selalunya apabila tercium bau wangi itu, emak saya akan datang kepada saya dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selalunya bau dan penampakan wanita itu berlaku dalam tempoh setengah hingga 45 minit. Selepas dibacakan ayat-ayat suci, kalimat wanita dan bau wangi itu perlahan-lahan hilang. Kejadian itu berlarutan sehingga saya berkahwin. Selalunya dalam tempoh seminggu, 3 ke 4 kali lembaga sekerat manusia itu datang ke rumah saya. Pernah saya berikhtiar berubat secara tradisional dan diberikan ayat pendinding bagi mengelak diganggu makhluk tersebut. Ada yang kata lembaga putri melur 7 beradik dari Gunung Jerai. Ada pula yang kata ia ada kaitan dengan hobi saya semasa bujang yang suka memikat burung murai. Memang ketika itu saya sering ke Gunung Jerai untuk memikat burung murai. Setiap kali pergi, saya biasa tangkap 2 ke 3 ekor burung murai. Mungkin itu penunggu burung murai, seperti yang diberitahu kepada saya. Entah, saya tidak dapat pastikan kesahihannya. Cuma makhluk itu walaupun muncul tidak mengganggu saya, dan ia tidak lagi menampakkan diri setelah saya berkahwin. Terima kasih. Ini cerita pertama dan kita akan sambung cerita kedua. Kisah misteri kedua, wanita cantik memakai mahkota. Kejadian aneh ini saya alami pada tahun 2005. Ketika itu hampir pukul 3 pagi. Saya sedang melepak bersama 2 rakan, Rizal dan Saad, di sebuah kedai makan di kepala batas Pulau Pinang. Kemudian Rizal memberitahu kami, dia ternampak 2 orang wanita tanpa kepala sedang berjalan. Tetapi saat pula memberitahu dia melihat 2 wanita yang lengkap sifatnya, tetapi memakai mahkota di atas kepala. Jarak antara kami dengan 2 wanita itu sejauh 50 meter, kira-kira selang 2 tiang elektrik. Saya lihat memang ada 2 wanita sedang berjalan di tepi jalan raya ke arah kami. Apa yang mengherankan, Rizal bersungguh-sungguh memberitahu bahawa 2 wanita itu tidak ada kepala. Bila bertelaga, Rizal suruh Saad tengok melalui celah kelangkang sendiri. Kalau tak nampak kaki berpijak atas jalan, itu hantu. Kalau nampak penuh, itu manusia. Saad pun ikut suruhan Rizal. Tengok melalui celah kelangkang. Katanya dia nampak wanita itu ada kepala, kaki berpijak atas jalan. Kedua-dua wanita itu memakai gaun putih labuh meleret di tanah.
Kami terus menunggu dua wanita itu berjalan ke arah kami. Bila sudah sampai di depan kami, saya terus bertanya, nak ke mana pagi-pagi buta ni? Salah seorang wanita itu menjawab, nak ke kepala batas. Entah kenapa, ketika itu dua rakan saya terus bangun tanpa berkata apa-apa saat masuk dalam kereta terus balik. Manakala Rizal pula hidupkan enjin motor terus pecut. Tinggal saya seorang. Saya tidak pula rasa takut. Saya cuba mengajak dua wanita cantik itu berbual, tetapi mereka terus berjalan. Tidak lama kemudian saya lihat dua wanita itu berpatah balik menuju ke arah Sungai Petani. Tak lama selepas melintasi saya, kedua-dua wanita itu gaib bagaikan dibawa kabus. Yang mengherankan, kedua-dua wanita itu memakai mahkota berwarna putih yang dihiasi batu permata merah di tengahnya. Siapakah dua wanita itu? Manusia atau? Kisah misteri ketiga, bertemu perempuan Cina. Kisah ini berlaku pada tahun 2004. Lebih kurang pukul 10 malam. Ketika sedang menunggang motosikal, saya ternampak seorang perempuan Cina sedang berjalan dalam jarak 100 meter menuju ke arah Tokong Cina Bumbu 5. Keadaan ketika itu sunyi. Tiada orang. Ketika melintasi wanita itu, saya berhenti seketika dan bertanya, rumah di mana? Perempuan Cina itu menjawab, sana, menuju ke arah Bumbung 5. Kemudian perempuan itu masuk ke bilik air di tokong berkenaan. Saya terus menunggu di bawah pondok telefon dalam jarak 30 meter. Tak lama kemudian saya nampak perempuan Cina itu keluar dari bilik air dan terus berjalan menuju ke arah lampu jalan besar. Sampai di bawah lampu, perempuan Cina itu memakai skirt itu tiba-tiba gaib. Bila hilang, saya berpusing-pusing cuba mencari di kawasan sekeliling, tapi tidak berjumpa. Kemudian saya dekati tandas di tokong yang dimasuki perempuan itu. Saya terkejut sebab pintu tandas terkunci dengan mangga. Kalau pintu tandas itu berkunci, macam mana perempuan itu masuk? Dan ke mana pula dia gaib? Cerita yang membawa pemikiran kita hilang sekejap. Kisah 4. Perempuan bertudung membawa sedulang makanan. Kejadian ini berlaku sekitar tahun 1990-an. Ketika itu saya sedang bertugas sebagai seorang pengawal di sebuah pusat latihan pertanian di Kepala Batas. Pukul 3 pagi sewaktu sedang meronda, saya ternampak seorang perempuan muda bertudung membawa sedulang makanan. Dalam dulang itu ada pulut kuning, ayam panggang dan buah kurma. Sekali imbas, dulang yang dibawa itu seperti orang hendak memutus ubat. Tetapi belum sempat saya hendak bertanya, tiba-tiba saja perempuan itu gaib. Siapa perempuan bertudung mengusung dulang itu? Kawasan pusat latihan itu tidak ada sesiapa, hanya saya seorang berkawal di malam itu. Sebenarnya sebelum itu pun saya pernah ternampak sebuah perkampungan indah terbentang di hadapan mata saya di kawasan itu. Kejadian ini juga berlaku antara pukul 3 hingga 3.30 pagi. Ketika itu saya nampak ada bendang terbentang luas. Ada padang dan sekumpulan kanak-kanak bermain sambil bersukaria. Saya menjadi asyik melihat perkampungan tersebut. Ketika saya sedang seronok melihat kanak-kanak itu bermain, rakan sekerja saya bernama Hamid yang sedang meronda memanggil nama saya. Saya tersentak dan pemandangan kampung itu yang saya lihat juga hilang. Saya tanya Hamid, ada nampak tak budak-budak sedang bermain-main tadi? Aneh, Hamid tidak nampak apa-apa. Jadi perkampungan apa yang saya lihat pada pukul 3 pagi itu? Siapa budak-budak yang sedang bermain itu? Siapa perempuan yang membawa dulang itu? Menjadi tanda tanya
pada diri saya juga sendiri sebagai seorang pencerita. Siapakah mereka? Terima kasih.